Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 3 Julai 2024. Kita terus ke berita utama. Kementerian Dalam Negeri KDN mengingatkan semua pegawai dan anggota di bawahnya agar tidak menyebarkan sebarang maklumat atau gambar yang masih dalam siasatan dalaman. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, kementerian tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas jika terdapat pegawai atau anggota yang didapati menyebarkan laporan siasatan dalaman kepada umum. Tegasnya, jika didapati melanggar peraturan sedia ada, mereka boleh dihukum ikut undang-undang dan pihaknya tidak akan berkompromi. Terdahulu Utusan Malaysia melaporkan Peguam Bela Keluarga Zain Ryan Abdul Matin, Fahmi Abdul Muin menyerahkan kepada Polis Diraja Malaysia mengenai penyebaran gambar bedah siasat kanak-kanak autism di dalam aplikasi Telegram. Ahad lalu, polis membuka kertas siasatan berhubung penyebaran beberapa gambar yang didakwa mempunyai kaitan dengan siasatan kematian Allahyarham Zain Ryan. Sementara itu, siasatan kes penyebaran gambar didakwa mayat Allahyarham yang tular di media sosial dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Ibu Pejabat Polis Bukit Aman mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972. Tambah Ahli Parlimen Lenggong itu, rakyat juga diingatkan merujuk kepada saluran yang tepat dan sahih sama ada daripada pihak KDN atau PDRM berhubung sebarang isu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela ke-52 di Akademi Rela Malaysia Alam Sungai Udang hari ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini gagal mendapatkan kebenaran untuk meneruskan semakan kaki manya agar dibenarkan menjalani baki hukuman penjara dalam tahanan rumah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak tindakan Undang-Undang Najib berhubung kewujudan perintah addendum yang dikatakan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdul Haryatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Hakim Datuk Amirjit Singh memutuskan semua afidavit yang mendakwa kewujudan titah addendum berkenaan hanyalah kabar angin semata-mata. Mahkamah memutuskan afidavit daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail tidak menunjukkan pengetahuan secara langsung mengenai kewujudan perintah tambahan lembaga pengampunan itu. Amirjit berkata kedua afidavit itu di sebaliknya hanya memetik kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang dikatakan mendakwa kewujudan titah addendum itu. Hakim bagaimanapun berkata Najib tidak pernah cuba mendapatkan Zafrul untuk mengesahkan kewujudan titah addendum itu sejak awal lagi. Peguam Utama Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdul Wahab berkata beliau memaklumkan hakim bahawa pihaknya akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Tan Sri Muhyiddin Yassin dibenarkan ke London bagi menghadiri majlis graduasi cucunya selepas Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan beliau untuk mendapatkan pasport antarabangsanya. Hakim Rozina Ayub membenarkan pasport bekas Perdana Menteri itu diserahkan kembali selepas Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad memaklumkan pihaknya tidak membantah permohonan tersebut. Mahkamah mengarahkan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia memulangkan semula pasport berkenaan pada atau sebelum 20 Ogos. Terdahulu, Peguam Datuk Seri K. Kumarendran yang mewakili Muhyiddin memberitahu mahkamah bahawa anak guamnya akan bertolak ke London pada 19 Julai dan dijangka kembali ke Malaysia pada 15 Ogos. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu berkata, beliau dan isterinya akan menghadiri majlis graduasi cucu perempuan sulung mereka pada 23 Julai ini di Royal Festival Hall, Southbank Centre, London. Pada prosiding sama, Rozina menetapkan 30 Ogos depan untuk pendengaran permohonan Muhyiddin bagi menangguhkan kes penyalahgunaan kedudukan dan pengubahan wang haram yang dihadapi beliau sebelum ini. Pelawak dan isterinya yang ditahan kemarin berhubung penyebaran maklumat dalaman berkaitan Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam di aplikasi Telegram dibebaskan dengan jaminan polis hari ini. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omahan berkata, pasangan itu yang remanya tamat hari ini akan diberi jaminan polis dan siasatan masih diteruskan. Beliau menambah, siasatan tindakan tata tertib juga akan dijalankan ke atas isterinya yang juga seorang anggota polis selain merampas telefon bimbit milik mereka.
Terdahulu tular di aplikasi Telegram berkaitan penulisan membabitkan IPD Shah Alam dan penyebaran gambar lawatan pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman, Datuk Sahabuddin Abdul Manan yang meninjau IPD terbabit. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi, pendakwah selebriti Dai Said atau nama sebenarnya Syed Shah Iqmal Syed Muhammad Saiful hari ini menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Putrajaya yang memerintahkannya membela diri atas tuduhan merogol seorang wanita di sebuah kondominium 5 tahun lalu. Sehubungan itu, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan diketuai oleh Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim yang bersidang bersama-sama Muhammad Zaini Mazlan dan Datuk SM Komati Supiah membatalkan rayuan tersebut. Pada prosiding berkenaan, Timbalan Pendakwa Raya Azni Salmi Ahmad berpendirian rayuan yang dikemukakan oleh Syed Shah Iqmal itu tidak kompeten kerana rayuan itu dikemukakan terhadap perintah yang belum muktamad. Terdahulu, Peguam Johan Ratzi yang mewakili pendakwa terbit itu memaklumkan anak guamnya menarik balik rayuan berkenaan kerana prosiding bela diri telah didengar di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan selesai pada 20 Jun yang lalu. Beliau yang menyebut bagi pihak Peguam Utama Syed Amrul Syed Idrus berkata, keputusan pada akhir kes pembelaan dijadualkan diumumkan pada Ogos ini. Sementara itu, semakan laman web mahkamah menyatakan keputusan sama ada Dai Said dibebas dan disabitkan terhadap tuduhan itu pada akhir kes pembelaan akan diumumkan oleh Hakim Nur Azlin Othman pada 30 Ogos ini. Pelakon Ruhainis dan Alif Aziz mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berhaluat di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini. Bagaimanapun, Alif atau nama sebenarnya Muhammad Alif Aziz 33 tahun dan Ruhainis atau nama lengkapnya Nur Ruhainis Farihah Zainul Ilyas membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadap mereka di hadapan Hakim Syar'i Abdul Sufyan Abu Yaziz. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah kondominium di Bukit Bintang pada pukul 12.35 pagi pada 9 Mac yang lalu. Justru pertuduhan terhadap mereka didakwa masing-masing dikemukakan mengikut Seksyen 27(a) Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 dan Seksyen 27(b) Akta yang sama yang membawa hukuman denda maksimum RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 17 Oktober depan bagi sebutan semula kes dengan bon jaminan RM1,500 yang telah dibayar sebelum ini akan dilanjutkan. Kita ke berita dunia. Seramai 166 orang maut dan puluhan yang lain cedera akibat rempuhan dalam satu perhimpunan keagamaan Hindu di negeri Uttar Pradesh, Utara India semalam. Ketua Pengarah Polis di Uttar Pradesh, Prashant Kumar berkata, mangsa yang maut kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak. Ujarnya lagi, kejadian itu berlaku berikutan orang ramai berhimpun di sebuah kampung di daerah Hathras, kira-kira 200 km di tenggara ibu negara New Delhi untuk menyertai upacara keagamaan. Namun ketika orang ramai mahu beredar, ribut debu yang kuat serta mata melanda mengakibatkan mereka panik sehingga menyebabkan berlakunya rempuhan antara satu sama lain. Sebuah banglo paling berhantu di Wales bersedia untuk dijual pemiliknya dengan harga RM9.57 juta. Kediaman yang dinamakan Darwin Mansion itu mempunyai 14 bilik tidur, 4 bilik mandi dan 7 bilik tetamu dan pondok serba lengkap yang sesuai untuk tetamu atau sewaan percutian. Bagaimanapun, di sebalik kemewahan banglo itu, penduduk tempatan sering terlihat lembaga wanita dikenali sebagai White Lady atau nama sebenarnya Gwen Vaughan yang akan menjelma di hadapan mana-mana lelaki bujang yang melawat kediaman itu. Menurut salah seorang pengunjung, dia pernah dikacau oleh lembaga wanita itu dan penduduk tempatan menjelaskan entiti yang menghuni banglo itu sejak dari tahun 1485 tersebut hanya akan mencari mangsa lelaki yang belum berkahwin. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi,
IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita terus ke segmen halal niaga minggu ini. Jika aplikasi Netflix popular untuk penerimaan filem dan drama secara on the go, ternyata konsep sebegini juga digunakan untuk bahan bacaan. Cerika, sebuah aplikasi buku digital mengetengahkan 500 karya dengan penlibatan 14 penerbit tempatan bagi memudahkan pencinta buku mendapatkan akses tanpa mengira masa dan lokasi. Okey, untuk pengguna secara umum kita ada 12,000 pengguna dan yang berbayar adalah sekitar 3,000. Langganan bulanan RM4.90 sebulan, tapi kalau untuk setahun kita orang tawarkan pada harga RM49.90 setahun. Untuk cerita, sekarang kita orang fokus pada penerbitan yang berasaskan teks, so text based, untuk kurangkan loading time waktu baca buku. Tapi untuk akan datang kita orang akan tawarkan juga audiobook, tapi untuk bacaan yang lebih pendek lah. So sekarang ni fokus text based, tapi moving forward kita orang fokus on audio pula. Menariknya, cerita menyajikan pelbagai jenis genre seperti seram, fiksyen, fantasi dan beberapa pilihan lain untuk pembaca. Untuk cerita tahun 2024 ni, kita orang target untuk increase lebih banyak karya, lebih cover lebih banyak genre. Sebab untuk sekarang lebih fokus pada young adults, akan datang kita akan fokus pada adults juga. So let's say macam topik-topik bukan fiksyen ataupun biografi, autobiografi kita akan tambah lagi. Dan juga untuk cerita sekarang ni lebih fokus kepada penerbitan karya Melayu. So kita akan tambah karya-karya yang luar lah, maksudnya macam English ataupun novel-novel yang bersifat lebih antarabangsa. Pengeluar peralatan elektrik MyDia meneruskan kerjasama dengan kelab bola sepak Inggeris Manchester City tahun ini menerusi kempen Buy Win Fly 2.0. Pengurus besar MyDia Malaysia Mak Tam berkata kerjasama dengan Manchester City yang bermula sejak Januari 2020 kini diperbarui Mei lalu bagi mengukuhkan jenama berkenaan dalam kalangan peminat bola sepak dari seluruh dunia. Tambah Mak Tam, kerjasama yang diteruskan itu dalam masa yang sama memberi peluang kepada peminat bola sepak, terutamanya penyokong kelab bola sepak gergasi itu untuk memenangi pelbagai hadiah istimewa termasuk penginapan serta akses VIP ke Stadium Etihad. Kita terus ke berita sukan. Selangor FC berwaspada dan tidak mahu pemain bintangnya Faisal Halim berdepan kecederaan lain sekiranya kembali lebih awal ke padang bola sepak. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Datuk Johan Kamal Hamidun berkata, Selangor tidak mahu terburu-buru untuk menyedahkan pemain itu kepada sesi latihan yang drastik. Terdahulu, Johan mengesahkan tonggak utama Harimau Malaya itu dijangka menyertai kem latihan pasukan Selangor FC dalam tempoh 3 minggu lagi. Johan berkata Faisal menunjukkan perubahan yang positif selepas menjalani rawatan pemulihan akibat insiden simbah asid pada awal Mei lalu dan kini hanya akan melakukan latihan ringan terlebih dahulu. Pada 5 Mei lalu, peminat sukan tanah air dikejutkan dengan berita-berita pemain Selangor FC Faisal Halim yang berusia 26 tahun menjadi mangsa simbah asid oleh individu yang tidak dikenali di sebuah pusat membeli belah di Petaling Jaya. Cristiano Ronaldo mengumumkan bahawa Euro 2024 sebagai kejohanan Eropah terakhirnya selepas Portugal menewaskan Slovenia 3-0 menerusi sepakan penalti untuk mara ke suku akhir. Bintang Portugal itu yang pada awalnya gagal menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-105 dilihat menangis ketika waktu rehat masa tambahan sebelum merendahkan betapa dia kecewa pada ketika itu. Pemilik 5 kali anugerah Ballon d'Or itu bagaimanapun bangkit untuk menyempurnakan tugasnya dan berjaya menjaringkan gol untuk penentuan penalti membantu Portugal melangkah ke peringkat seterusnya. Selekau kini dijadualkan bertemu Perancis dalam perlawanan aksi suku akhir pada Ahad ini di Stadium Vaux Stadium. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 4 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.